pada sesetengah golongan. Okey, sekarang kita akan dengar bagaimana Dr. Mazhar terkeliru sekali lagi berkenaan dengan syafaat, meminta syafaat ataupun diberi syafaat. Adakah seseorang itu yang beri syafaat atau adakah Allah yang mengizinkan sesuatu syafaat itu diperolehi oleh seseorang? Kita dengar ni dulu, kita lihat sekali lagi bagaimana Dr. Mazhar keliru. Tuan-tuan, saya baca sambungan Qadawi kita. Orang yang berdoa kepada orang-orang yang telah mati dan beristighasah, yakni meminta pertolongan pada orang yang mati dan meminta sesuatu daripada orang yang mati, apa yang tidak boleh diminta melainkan hanya kepada Allah, mereka memberi alasan di atas perbuatan mereka seperti mana dakwaan yang dibuat oleh golongan musyrikin jahiliah. Seperti mana mereka berkata, sesungguhnya kami beriman bahawasanya para wali adalah manusia yang diciptakan, bahawasanya Allah lah penciptanya, yang menciptakan, yang telah membentuk rupa, dan bahawasanya orang-orang yang mati itu hanya menjadi perantara kepada Allah dan orang-orang yang memberi syafaat di sisinya, tidak lebih daripada itu. Maksudnya kami tak kata dia Tuhan, cuma kami kata dia dapat bagi syafaat dalam kubur dia. Tuan-tuan tengok ayat Quran surah Yunus ayat 18, apa Allah kata? Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat memberikan mudarat dan manfaat pada mereka, dan mereka menyatakan mereka itu memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Kenyataan ini telah disebut oleh golongan musyrikin. Musyrikin bukan bodoh. Musyrikin tak kata batu itu Tuhan. Tentu mereka tahu itu bukan Tuhan. Tapi nama di sebalik batu itu ialah orang-orang saleh, yang mereka kata orang-orang saleh itu dapat memberi syafaat pada mereka. Yang keduanya, si Polan yang bagi ceramah tu, dia mengatakan bahawa orang tersebut yang bertawasul dan istighasah ni, dia beriktikad bahawa orang soleh tu memberi syafaat, kan? Orang soleh tu memberi syafaat. Benar? Dia kata dia sebut perkataan syafaat lah. Minta pada orang tu syafaat, kan? Orang tu memberi syafaat, wali ke orang soleh ke. Jadi orang memberi syafaat. Jadi bagi saya itu bukan iktikad sebenar tentang tawasul dan istighasah. Jadi saya nak bertanya, benarkah orang memberi syafaat? Bolehkah beri syafaat tu? Adakah itukah iktikad yang orang bertawasul dan beristighasah ni? Okey, silakan Doktor. Terima kasih kerana menjawab ni. InsyaAllah. Masalah syafaat macam mana? Bolehkah kita minta syafaat dengan orang-orang yang soleh? Ini kesalahan yang disalahfahami oleh banyak orang. Dia ingat bahawa hanya Nabi sahaja yang boleh beri syafaat. Titik. Itu tak betul. Syafaat uzma ya daripada Nabi. Itu pun dia ada klausul dia. Klausul dia apa? Illa liman adinalah. Hanya pada orang yang Allah izini. Kan? Itu dalam Quran tu. Bukan saya kata Quran. Dan syafaat ini dia boleh macam-macam. Syafaat uzma Nabi Muhammad SAW. Kan? Para Nabi dia ada syafaat-syafaat dia, tapi dia ada limit lah syafaat dia. So yang dalam hadis yang terkenal tu, dia dah sebut syafaat Nabi ni dia dah habis, dia dah tak ada. Akhirnya kepada Nabi SAW. Dan kita tahu di dalam kitab Jawharatut Tauhid dia bahas tentang bagaimana orang yang hafal Quran, walaupun mungkin hadis dia dhaif, tapi kita targhib wa tarhib, kita panggil fadail, iaitu orang yang hafal Quran mungkin boleh memberi syafaat 10 daripada ahli keluarga dia. Mungkin salah, mungkin tak, tapi baik tak kalau kita dapat anak yang hafal Quran? Siapa tahu memang betul dia memberi syafaat. Sebab itu mak bapak jangan takut kalau nak ada anak hafal Quran. Jangan fikir, tiap anak aku hafal Quran nak makan apa. Jangan. Antama min dabati fil ardi illa Allahi rizquha. Jangan, tak ada dabah di dunia ini melainkan Allah dah tentu rezekinya. Dia belajar, dia hafal Quran, dia masuk pondok, dia ngaji, insya-Allah Allah bagi jalan untuk dia rezeki dia. Itu yang kita kena ada di dalam akidah kita. Betul. Jadi boleh untuk memberi syafaat. Dan ini daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dan juga dalam kitab Al-Idah Manasik. Iaitu adab pergi Madinah. Jadi kan dia ada pertama adab pergi haji, manasik haji semua dah buat. Lepas tu kau pergi Madinah. Kan?
pergi ke Masjid Nabawi, kau solat 2 rakaat kat Raudhah. Ni solatlah kat Raudhah tersebut. Lepas Imam Nawawi kata ni, lepas solat kat Raudhah, kau pergi menghadap kiri menuju ke wajah baginda sallallahu alaihi wasallam, menghadap wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Berarti belakang kita kiblat. Belakang kita kiblat. Depan kita itu adalah wajah Nabi SAW. Sebab itu Ottoman Empire dia buat bulat tu lebih besar. Biar orang tahu, ini wajah baginda SAW dekat lubang tu. Lebih kurang macam tu. Kau menghadap wajah Nabi, kau bertawasul dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Wa yastashfi'u. Maksud dia istishfa'. Yastashfi'u. Iaitu dan kau meminta syafaat. Apa padanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh minta syafaat tu. Takkan Imam Nawawi syirik kot. Sebab itu waktu Habib Umar datang ambil Hafiz. Dia masya-Allah, Habib Umar ni ulama terkenal sedunia Syekh. Nombor 11 sedunia Syekh. Diiktiraf. Tiba-tiba sampai Malaysia ni orang tak kenal mutiara dengan kaca Syekh. Habib Umar ni tak payah sebut lah kan. Kita ni dia Masya Allah lah. Bila kita kata macam tu, kita mohon nak tabaruk lah dengan dia. Siapa tahu kan? Siapa tahu dia boleh, kalau dengan izin Allah lah, semuanya dengan izin Allah. Kan? Orang sufi ni memang lafaz dia hanya dengan Allah SWT. Kadang tak lembut dengan lidah dia dalam hati dia, of course kita letak macam tu. Sebab itu akidah tadi saya kata. So boleh tak syafaat kepada orang selain Nabi Muhammad SAW? Kenapa tak boleh? Boleh lah. Kan? Itu maksud dia. Jadi maksud dia iktikad ataupun perkara yang disampaikan oleh orang tersebut, jadi dia memberi persepsi yang salah lah kepada para pendengar dia, sebab dia sebut sebagai keluar daripada kubur. Kemudian dia sebut meminta syafaat kepada orang tu, padahal iktikadnya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Jadi kita dengar bagaimana Dr. Mazhar menyamakan orang yang meminta syafaat ni dengan kaum musyrikin. Jadi secara tak langsung Dr. Mazhar telah memusyrikinkan Imam Nawawi. Inilah yang dikatakan menyesatkan Imam Nawawi. Secara tak langsung Dr. Mazhar sendiri telah menyamakan Imam Nawawi dengan kaum musyrikin. Sebab Imam Nawawi berakidah macam ni, boleh bertawasul, boleh meminta syafaat dengan Rasulullah SAW. Jadi bagaimana Dr. Mazhar? Dah bersedia untuk meletak jawatan ke? Okey, seterusnya satu lagi. Dr. Mazhar kena lihat Dr. Rozaimi sendiri pun mengharapkan syafaat. Dr. Rozaimi mungkin kat sini dia quote kata-kata Imam Syafi'i. Jadi secara tak langsung Dr. Mazhar sekali lagi memusyrikinkan Imam Syafi'i pula. Kan? Jadi jika Dr. Mazhar masih tak mau letak jawatan, nak pusing-pusing lagi, saya tak fahamlah apa yang cuba dimainkan oleh Dr. Mazhar. Jika Dr. Mazhar tak faham tentang syafaat ni, mungkin boleh tanya Dr. Rozaimi lah. Sebab pada tahun 2018 ni kan, dia pun nampak macam percaya dengan mendapat syafaat daripada orang soleh ni. Jadi mungkin Dr. Mazhar perlu belajar dengan Dr. Rozaimi.